Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Rubai' binti Muawwidh bin Afra, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, dia menceritakan kepada kami, yakni Rubai' menceritakan kepada kami, kata Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuangkanlah air wudu untukku. Maka dia menyebutkan, yakni Rubai' menyebutkan wudu ataupun cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubai' menceritakan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh dua tangannya 3 kali dan membasuh wajahnya, mukanya 3 kali, dan baginda berkumur dan menghisap air ke hidung sekali. Membasuh dua tangannya 3 kali, yakni hingga ke siku. Wa masaha bi ra'si, dan menyapu kepalanya 2 kali. Dimulakan dengan bahagian belakang kepalanya, kemudian dengan bahagian depannya. Dan dengan 2 telinganya, kedua-duanya sekali, bahagian luarnya dan bahagian dalamnya. Wa wadda'a rijlai, baginda membasuh 2 kakinya 3 kali. Abu Dawud berkata, ini adalah makna hadis Musaddad. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Aqil lagi hadis ini, di mana perawinya, yakni Sufyan, mengubah sebahagian daripada makna yang telah dikemukakan oleh Bishr dalam riwayatnya. Dalam riwayatnya Sufyan menceritakan wa tamadmada wastanthara thalathan, yakni dia berkumur, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan menghembuskan air dari hidung 3 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Aqil lagi daripada Rubai' binti Muawwidh bin Afra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dekatnya ataupun di rumahnya. Baginda menyapu kepala semua sekali, dari bahagian depan rambutnya di setiap pihak, membawa kepada bahagian turun rambut. Ini bahagian turun rambut ataupun bahagian yang air menitis dari rambut, dengan tidak menggerakkan rambutnya dari keadaan asalnya. Dengan sanadnya Ibnu Aqil meriwayatkan lagi bahwa Rubai' binti Muawwidh bin Afra menceritakan kepadanya, katanya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, katanya, kata Rubai', maka baginda menyapu kepalanya dan menyapu bahagian depan darinya dan bahagian belakang, wasudghaihi, dan menyapu nih 2 pelipis sini, dan 2 telinganya sekali. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Aqil daripada Rubai' bahawa Nabi SAW menyapu kepalanya dari lebihan air, yakni menggunakan lebihan air yang sedia ada pada tangannya. Dan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi daripada Ibnu Aqil daripada Rubai' binti Muawwidh bahawa Nabi SAW berwudu, maka baginda memasukkan 2 jarinya ke dalam 2 lubang telinganya. Mana bahagian dalam, bahagian, maksudnya bukan lubang telinga, bahagian dalam telinga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Talhah bin Musarrif daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya, yakni kata datuknya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya sekali hingga sampai ke belakang, bahagian belakang kepala, iaitu permulaan tengkuk, belakang sampai ke permulaan tengkuk. Musaddad berkata, baginda menyapu kepalanya dari bahagian depannya hingga ke bahagian belakang, sehingga baginda mengeluarkan 2 tangannya selepas ke belakang itu dari bawah telinganya. Kata Musaddad, saya menceritakan hadis ini kepada Yahya. Yahya tidak mau menerimanya. Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Ahmad, yakni Imam Ahmad,
berkata, sesungguhnya Ibnu Uyainah, para ulama mengatakan bahawa dia tidak mahu menerima hadis ini. Dan dia berkata, yakni Ibnu Uyainah, apa hadis ini? Talha, daripada ayahnya, daripada datuknya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, maka dia menyebutkan hadisnya ke semua sekali, tiga kali, yakni membasuh anggota tu tiga kali, dan baginda menyapu kepalanya dan dua telinganya dengan sekali sapu sahaja. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Syahr bin Haushab daripada Abi Umamah, dan beliau telah menyebutkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu pangkal mata, dua pangkal mata ni di sini. Wa qala, dan dia berkata, al-udhunani minar ra's, dua telinga itu sebahagian dari kepala atau termasuk kepala. Sulaiman bin Harb berkata, yaquluha Abu Umamah, Abu Umamah yang mengatakan begitu, yakni al-udhunani minar ra's, itu kata-kata Abu Umamah. Hammad berkata, saya tak tahu adakah ia dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari kata-kata Abi Umamah yang dicerita tentang dua telinga tadi, yakni sebagai sebahagian dari kepala itu. Qutaibah berkata daripada Sinan Abi Rabi'ah. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Seperti mana kita sudah baca sebelum ini, tak habis lagi bab sifah wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali dia bawa mari hadis hadis siapa? Hadis Uthman, lepas tu Ali, lepas tu hadis Ali. Nah, kita tengok hadis ni. Lepas tu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, tiga. Lepas tu dia mari pula yang kita baca baru ni. Yang kita baca baru ni iaitu Miqdam bin Ma'di Karibah. Yang keempat. Yang kelima inilah ni. Yang kelima Muawiyah, riwayat Muawiyah. Ini yang keenam, dan yang keenam daripada sahabat yang keenam. Sahabat yang keenam ni sahabat perempuan, sahabiyah Nabi SAW, namanya Rubai' binti Muawwidh bin Afra. Ni yang keenam. Ada 7-8 dia mari hadis daripada sahabat, 7-8 orang sahabat. Baik, hadis telah kita baca dan terjemahannya pun telah diberikan. Sekarang ni kita nak tengok tentang perawi-perawi dia pula. Musaddad, itu tak apalah, sudah berapa kali ada jumpa sama ni. Musaddad ini dalam Bukhari pun ada belakang ni. Dia ni orang kuat. Musaddad bin Musarhad. Dia ambil daripada Bishr bin Mufaddal. Bishr bin Mufaddal. Imam Ahmad berkata, ilaihil muntaha fit tathabbut bil Basrah. Tepat suk dia lah dalam tathabbut, keteguhan ilmu ini di Basrah. Ibnu Ma'in menganggap dia ni termasuk di dalam syekh ulama Basrah yang teguh, yang kuat. Abu Zur'ah pun katakan dia thiqah, Abu Hatim pun, Nasa'i, Ijli, Bazzar, Ibnu Sa'ad, semuanya katakan dia ni orang yang boleh dipegang, boleh dipercayai. Bishr bin Mufaddal orang kuat lah. Cuma Bishr bin Mufaddal ini dia ambil daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nampaknya kesemua hadis-hadis yang Imam Abu Dawud ambil daripada sahabiah Rubai' binti Muawwidh bin Afra ni, semuanya melalui Ibnu Aqil ini, Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Semua sekali yang kita baca tadi dia ambil melalui hak tu. Cuma guru hak bawah tu yang lain, hak di atas tu supaya Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Rubai'
binti Muawidh belaka. Siapa dia Abdullah bin Muhammad bin Aqil? Siapa dia? Iaitu cucu saudara kepada Sayyidina Ali. Cucu saudara. Sebab Aqil ini Aqil bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib. Mak dia nya, siapa dia mak kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini? Iaitu Zainab As-Sughra, anak Sayyidina Ali. Zainab kecil, Zainab. Anak dia ada Zainab Kubra, ada Zainab kenal benar nama Zainab ni. Ini Zainab hak kecil. Ulama berselisih pendapat tentang dia ni, Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ibnu Sa'ad berkata, kana munkar al-hadis la yahtajuna bi hadithi. Dia ni munkar hadis. Bila kata munkar al-hadis, makna dia tu seorang yang dhaif. Riwayat dia selalu bercanggah dengan riwayat orang yang thiqah. Tu makna munkarul hadis. Ulama tidak buat hujah dengan hadisnya. Wa kana katsiral ilm, tapi ilmu banyak dia. Ilmu banyak. Imam Malik tak sahih riwayat daripada dia, tak sahih ambil riwayat dia. Dan Imam Malik tidak memasukkan riwayat dia di dalam kitab-kitabnya, tak ada. Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga tak sahih ambil riwayat daripada dia. Ibnu Uyainah tidak puji ingatan dia tu. Ingatan dia ni tak baik. Dia ni pasti tidak beringat manalah. Muawiyah bin Salih mengatakan dia ambil pendapat Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in kata apa? Dhaiful hadis, dhaif. Muhammad bin Uthman menukilkan daripada Ali ibn al-Madini, kata kana dhaifan, dia dhaif. Nasa'i kata dhaif. Ibnu Khuzaimah kata la ahtajju bihi li su'i hifzihi, saya tidak buat hujah dengan dia sebab dia tak kuat ingatan. Abu Hatim berkata layyinul hadis laysa bil qawi, lemah hadisnya, tidak kuat, dan dia tidak termasuk di antara orang yang dibuat hujah hadisnya. Tapi saya lebih suka kepada dia ni daripada Tamam bin Najih. Hadis dia bolehlah ditulis, bolehlah. Tapi nak buat hujah tak boleh. Amar bin Ali berkata, saya mendengar Yahya dan Abdul Rahman yuhaddithani anhu wan nas yakhtalifuna alaih. Di dua orang ni pula ambil riwayat daripada dia, sedangkan orang ramai berselisih pendapat tentang dia. Ijli berkata Madani tabi'i jaizul hadis, bolehlah hadis dia tu, bolehlah, tidak kuat mana. Abu Ahmad Al-Hakim berkata Ahmad bin Hanbal dan Ishaq buat hujah dengan hadis dia pula, tapi dia ni tidaklah begitu kuat dan teguh, dan tidaklah boleh dipegang sangat, mu'tamad, tidak mu'tamad. Tirmizi berkata saduq maknanya ini adalah pangkat yang rendah lah, pangkat ta'dil, sirah ta'dil yang rendah. Sebahagian ulama mempertikaikan dia kerana ingatan dia tu. Imam Tirmizi kata, saya telah mendengar Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari, kata Ahmad dan Ishaq dan Humaidi berhujah dengan hadis Ibnu Aqil ini, dia buat hujah. Imam Bukhari kata muqaribul hadis, hadis dia bolehlah gitu. Dekat-dekat dengan orang yang sahih lah. Mana duduk di antara sahih dengan dhaif, ujung lah. Itulah pendapat-pendapat tentang dia tu. Ada yang puji dia sikit sebanyak, tapi puji pun tak lebih daripada itulah. Kebanyakan ulama mengatakan dia ni dhaif. Bagi ulama yang mengatakan dia ni dhaif, hadis dia tidak boleh dibuat hujah, maka hadis ni dhaif. Dhaif gitulah kaedah dia. Tapi bagi ulama yang menerima dia tapi tidaklah terima tu tinggi sangat, letak dia tu tinggi sangat, maka mereka mengatakan hadis ini hasan. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Tapi hasan itu mengikut Tirmizi, mengikut istilah Tirmizinya, iaitu hadis dhaif yang banyak jalan dia, banyak turuk dia, itu pun hasan juga bagi dia.
Tidak semesti dia tu hasan sebenarnya. Hadis dhaif banyak turuk dia tu pun hasan juga mengikut istilah Tirmizi. Gitulah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil tak ada gapo dia cuma ni ingatan dia ni tak molek, ingatan dia. Sampai ingatan tak molek pun jadi lemah juga. Jadi hukum dhaif sesuatu hadis tu tidak sama juga, walaupun kata dhaif ni dhaif tak sama, tengok pula lah dhaif tu kenapa. Kalau ingatan tu lemah, boleh kira lagi, boleh kira lagi. Tapi kalau kerana akidah dia tu tak betul ataupun ahli bid'ah ke, tu berat, lebih berat lagi. Tapi dhaif juga, tak serupa. Kemudian dia mengambil daripada Rubai' binti Muawidh bin Afra. Siapa dia ni? Dia ni adalah di antara sahabiyat yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Di bawah pokok. Ini termasuk salah seorang orang perempuan yang berbai'ah dengan Nabi SAW untuk sehidup semati. Kalau mati pun sanggup mati kerana Islam. Dia ni sebut dalam Quran tu kira-kiranya ulama-ulama bahas tu siapa dia. 1,400 orang atau 1,500 orang hak termasuk dia. Ada nama dalam senarai, dalam kitab-kitab sejarah ada nama-nama mereka itu, dan mereka ini dianggap orang-orang yang lebih lah di kalangan sahabat ni. Mula-mula dia berkahwin dengan Harith bin Rifa'ah bin Harith bin Sawad. Mula-mula bolehlah anak namanya Mu'adh dan Mu'awwad dan Auf. 3 orang lelaki, 3 orang. Lepas pada tu berkahwin pula dengan Harith. Selepas Harith itu, sebab tadi Harith itu suami yang pertama, selepas itu dia berkahwin pula dengan Bukair bin Yalil Al-Laythi. Boleh pula 4 orang anak lelaki pula. Namanya Iyas, Aqil, Khalid dan Amir. Semua ni 7 orang anak dia ni dengan suami dulu dengan suami kemudian 7 orang ni ikut serta dalam perang Badar belaka. Inilah satu-satunya sahabat yang diketahui selamat tu anak dia tu terlibat dalam perang. Orang lain tak ada. Rubai' ni seorang, Rubai' binti Muawidh bin Afra. Ini keistimewaan dia dan tidak didapati pada orang lain. Kata Rubai' menceritakan ini, Rasulullah SAW selalu datang kepada kami. Mana Rasulullah ni dia ada orang yang dia rapat. Di antara dia rapatnya Rubai' ni. Dia selalu pergi. Pernah bila dia pergi tu, dia kata, "Uskubili wadu'an." Tuangkan air semayang untuk aku. Dia suruh curah air semayang. Sama ada tuangkan air itu secara langsung, Nabi ambil semayang, dia curah air, ataupun curah air dalam bekas, lepas tu dia suruh anak dia pergi, boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Sebab kalau tuang air dulu pun, dia tuang sendiri pun boleh juga, tak apa juga. Orang perempuan di sini menunjukkan orang perempuan boleh tuang air untuk orang lelaki, terutamanya mahram dia lah. Kalau tidak mahram dia pun sah air semayang. Inilah dalilnya bagi ulama yang mengatakan boleh tu. Inilah dalil. Sah. Yang jelasnya Nabi SAW suruh dia sendirilah tuang air. Bagi ulama yang tak mahu terima tu, dia kata ini sebelum hijab. Tapi kita mengatakan kalau selepas hijab tu pun apa salahnya ni? Tak apa, boleh. Dan yang dimaksudkan hijab tu apa maknanya, itu pun perbincangan lain lah. Kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini, Rubai' pun menceritakan kepada kami bahawa pada suatu hari dia datang, dia pun kata kepada saya, tuangkan air. Wadu
uskubi li wadu'an, bukan wudu'an, wadu'an. Wadu'an. Wadu' maknanya air yang digunakan untuk ambil air sembahyang. Tu wadu' orang panggil. Kalau wudu, ni hak yang kedua. Fadzakarat wudu'an Nabi, bukan wadu', wudu'. Wudu' tu makna perbuatan mengambil air sembahyang. Tu wudu', beza dia tu. Dia pun suruh tuangkan air. Abdullah pun cerita. Jadi rupanya pun ceritalah. Di antara dia ceritanya kepada dia, maka baginda basuh dua tangannya 3 kali, dan basuh muka. Wadda'ah, wudu tu maknanya daripada wadda'. Wadda'ah dari segi bahasanya maknanya cerah, sinar, berseri. Wudu tu maknanya berseri, mencerahkan, membersihkan. Dan membasuh lah, kita kata basuh mukanya 3 kali, berkomor dan isap air ke hidung sekali. Di sini disebutkan berkomor dan isap air ke hidung ni selepas basuh muka. Selepas basuh muka. Selepas basuh muka dan sekali pula. Bagi orang yang mengatakan tertib itu tidak wajib, ini salah satu dalilnya. Tapi dah hadis ini dah dhaif dah. Bagi orang yang mengatakan dhaif lah, nak buat hujah lah ke mana? Tak boleh buat hujah dah. Tapi bagi orang yang mengatakan hasan, boleh lagi. Boleh lagi nak buat hujah. Sekurang-kurangnya hujah ke mana? Untuk menunjukkan harus. Kadang-kadang dia buat lagu ni. Basuh muka, lepas tu berkomor isap air ke hidung. Kemudian boleh juga. Tapi ini tidak biasa lah. Yang bagi ulama hak dia pertikaikan hadis ni dia kata tengok tu. Kalau dia ni riwayat ada lalulah benda tak serupa dengan orang. Orang lain riwayat berkomor isap air ke hidung dulu. Tengok dia tak apa ingat. Sebab itulah ulama tak seterima Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni. Sebab tu tengok riwayat dia ni tak serupa dengan orang lain. Ini bukti dah ni. Kata dia mahu tak seterima, ni bukti. Kalau kita pakai hak ni tak ada pasal pula orang kemudian dia buat kata. Bila kita kata hak ni boleh buat dalil, dalilnya menunjukkan harus. Padahal tak ada dalil-dalil apa tak boleh. Tak boleh pakai dah. Menunjukkan harus ke, menunjukkan kadang-kadang saja ke, menunjukkan tidak wajib tertib ke. Jadi kita kaitkan dia dengan nak menentukan hukum pula. Padahal dia tu tak boleh pakat dah. Sebab tu ulama tak boleh pakat dulu lagi tu. Pasal dia dhaif. Bila kita terima, kita nak ambil kira hak dia. Dalam menentukan hukum, harus ke, menunjukkan harus ke, menunjukkan kadang-kadang saja ke, menunjukkan tidak wajib tertib. Kita ambil mana tu? Ambil daripada hadis ni, buat kita terima dia. Padahal ulama dia tak terima yang kata dhaif tu buat ni mungkarul hadis. Apa ada mungkarul hadis? Dia ni sendiri tak kuat. Lepas tu dia riwayat tak serupa dengan orang yang kuat. Itulah yang dikatakan mungkarul hadis. Sebab tu ulama tak terima. Sekali isap air ke hidung berkomor ni sekali. Ini menunjukkan bahawa boleh sekali. Tidak sampai hadis ni, ada lain pun ada lagi hak sahih. Hak hasan, hak lain memang kadang-kadang Nabi SAW buat sekali. Sekali-sekali berlaku. 2 kali berlaku. 3 kali berlaku. Kecuali kepala lah. Ataupun dengan tidak tentu, ni sekali, ni 2 kali, ni 3 kali. Anggota ni tak tentu. Ada belaka dibuat. Dan boleh dipegang belaka, boleh ambil belaka. Sebaik-baiknya kita buat serupa lah. Kita buat serupa. Sapu kepala, dan basuh tangan. Tangan ni maksudnya lengan lah, hingga ke siku tu. 3 kali. 3 kali tu maksud alik ni 3, alik ni 3. Itu sebab dia sebut 3 kali tu. Dan sapu kepala 2 kali. Ini mengelirukan. Bagi ulama-ulama orang kata dia dhaif ni, ni salah lagi, mengeliru. Jadi sesoalannya sapu kepala tu 2 kali. Padahal maksud 2 kali tu dia mulakan dengan bahagian belakang dia. Orang lain kata bahagian depan, start dengan depan ke belakang. Lepas tu daripada belakang ke depan. Dia kata daripada belakang. Tengok banyak perkara dia tak serupa dengan orang. Ini sebab apa? Sebab dia sana lah Ibnu Aqil sana. Ibnu Aqil sana. Dia mulakan dengan bahagian belakang kepalanya, kemudian dengan bahagian depan. Maknanya sini daripada belakang dia start. Lepas tu daripada sini pula ke belakang. Itulah yang dikatakan 2 kali. Sebenarnya dikira sekali itu tu. Sepuluh orang lain lah. Daripada depan ke belakang, daripada belakang ke depan, itu dikira sekali. Cuma pergerakan itu 2. Pergerakan tangan itu 2.
Dia kata sapu 2 kali. Itu mengelirukan. Mengelirukan. Setengah-setengah ulama pula mengatakan yabda'u bi muakhkharihi, ini maksudnya dia mulakan ke arah belakang dia, bawa tangan ke belakang dia dulu, lepas tu baru bawa tangan ke depan. Tu maknanya thumma bi muqaddamihi. Maknanya dia bawa tangan ini ke belakang dulu, lepas tu bawa tangan ke depan. Serupa dengan orang lain juga lagu tu. Serupa dengan orang lain juga. Tetapi ibarat dia tu, lafaz dia tu mengelirukan. Lebih mudah orang nak faham. Mula-mula sekali kalau perhati tu, orang akan faham lagu mana. Dia mulakan dengan bahagian belakang, yang ni start daripada belakang ke depan, lepas tu daripada depan dia ke belakang. Walaupun ada juga ulama kata boleh juga difaham dengan makna dia mulakan, maknanya memperlalukan tangan dia tu ke belakang. Tapi kena takwil dengan takwil. Kalau nak kira zahir makna dia seperti tadi, tu ni orang kata masalah. Dan dengan 2 telinga dia kedua-dua sekali. Mana lepas pada tu sapu telinga kedua-dua sekali, bahagian luar dan bahagian dalamnya. Dan baginda membasuh kakinya 3 kali. Yang ni alik kanan 3, alik kiri 3. Abu Daud berkata ini adalah makna hadis Musaddad. Tadi dia ambil hadis ini daripada Musaddad. Ni Imam Abu Daud kata dia mari ini adalah makna hadis Musaddad, bukan lafaz hadis Musaddad. Dia nak ceritanya riwayat ni adalah riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafzi. Itu amanah dia. Maknanya kalau hak ni dia riwayatkan ini makna dia akan cerita ini makna hadis Musaddad, bukan lafaz dia. Lafaz dia boleh jadi ada berubah, tapi makna dia, maksud dia gitu. Baihaqi ada mengemukakan riwayat ini, riwayat Ibn Mufaddal ini. Musaddad ambil daripada Bishr bin Mufaddal. Dia ada meriwayatkan hadis ini dalam kitab dia, tapi ada banyak tambahan lah daripada hak ni. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat daripada Ibnu Aqil lagi. Haddatsana Sufyan an Ibni Aqil, daripada Ibnu Aqil tadilah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Bila dia tulis an Ibni Aqil, cuba kita perhati tu, ada alif tu, ada hamzah tu, an Ibni Aqil, maknanya orang yang berkenaan ini bukan anak betul kepada Aqil itu, tetapi cucu. Sebab itu dia buat ada hamzah tu, ada hamzah. Nak anak kepada Aqilnya Muhammad, dia ni cucu. Sebab tu bubuh hamzah tu, alif tu. Ini Imam Abu Daud buat mari tarik lain pula, bukan daripada tok guru tadi, tok guru lain pula, Ishaq bin Ismail. Dia ambil daripada Sufyan ambil daripada tadi sampai situ bertemu situ. Maknanya madar hadis ini, punca hadis ini ialah Abdullah bin Muhammad bin Aqil belaka. Madar orang panggil itu. Madar hadis ini, madar hadis Rubai' binti Muawidh bin Afra ini adalah ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Walaupun jalan riwayat dia bawah sanad dia tu lain-lain, sampai di situ serupa. Cuma di sini Sufyan itu mengubah makna, beberapa makna Bishr. Hak tadi kan Musaddad ambil daripada Bishr bin Mufaddal. Hak ni dia tak serupa ni. Padahal kedua-duanya anak murid Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Sufyan ada ubah beberapa makna hak Bishr tersebut tadi tu. Qala fihi, Sufyan dalam riwayat dia kata lagu ni, wa tamadmada wastanthara thalathan. Yani dia berkumur dan mengembuskan air dari hidung 3 kali. Lagu tu. Hak ni tak ada dalam riwayat tadi. Yani berkumur dan menghisap air ke hidung sekali. Itu kan beza tu. Itulah di antara hak berbeza. Dalam riwayat Sufyan ini, yang mana dia juga mengambil daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia kata dia Nabi SAW berkumur,
dan hembuskan air dari itu 3 kali. Lafaz tu tak serupa. Itu tujuan Imam Abu Daud hari ni nak cerita beza tu, beza. Berapa kali apa nama ni, Ibnu Aqil ni cerita, adakah Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini cerita kepada anak murid dia sekian ramai ni, akan datang apa ada lagi sekali ke lain-lain kan. Dia cerita kepada orang ni dalam majlis lain, dia cerita kepada orang dalam majlis lain. Sebab tu dia jadi berbeza ni. Jadi berbeza ni kerana dia tak ingat kerana dia nak ringkas. Kalau nak ringkas tak kena tu 3 kali sekali, apa makna? Atau dia nak cerita Nabi SAW ambil air sembahyang depan dia ni, depan Rubaiyat tadi ni beberapa kali, sekali lagu ni. Hak mana tu? Hak betul. Imam Abu Daud sesolahnya nak menceritakan kenapa kau ulama-ulama ni pertikaikan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni. Tak serupa. Padahal siap riwayat itu, halaman riwayat itu sama nampaknya, sekali je, walaupun Rasulullah selalu pergi ke rumah dia, tapi ambil air sembahyang, hak suruh dia cuah tu, cerita tu juga. Dalam cerita tu apa yang berbeza? Inilah sebab ulama mengatakan dia ni tak ingat molek. Ini sesoalannya Abu Daud mari banyak ni nak cerita apa setengah-setengah ulama tak seterima pertikaikan dia. Itu tujuan. Itu tujuannya. Nampaklah ittirab hadis ini, mana tidak tetap, bergoyang hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Ibni Ajlan daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Situ juga Ibnu Ajlan. Laith ambil daripada Ibnu Ajlan ambil daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Rubai' binti Muawidh bin Afra. Qutaibah bin Sa'id, ini orang masyhur juga. Qutaibah bin Sa'id. Yazid bin Khalid, tu pun orang Kemah belakang. Laith, siapa dia Laith? Laith bin Sa'ad, imam orang Mesir, mujtahid di zamannya. Dia ni terkenal di zaman dia ni dengan murah, sifat murah dia. Selain daripada alim, dia ni seorang yang murah. Kalau orang nak pergi belajar dengan dia, kita kata daftar nama lah, kita kata. Kalau pergi nak jadi belajar dia akan beri belanja kepada orang. Di pesen dia belanja makan minum apa semua dia tanggung. Apa-apa yang perlu dia tanggung. Bila selesai habis nak balik, dia beri pula bekal-bekal apa-apa. Pesen dia lagi. Murah, seorang yang murah. Asram mengatakan, dia ambil daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Ma fi haula'il misriyin athbat min al-Laith. Tak ada di kalangan orang-orang Mesir ni hak lebih kemah daripada Laith. Laith ni hak paling kemah, kata Imam Ahmad. Ibnul Madini, Ijli, Nasai, Yaqub bin Syaibah, semuanya mengatakan dia ni thiqah, seorang yang kuat, kemah, boleh diterima. Ibnu Ajlan iaitu Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi, dia mengambil daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil juga seperti tadi juga, bahawa Rasulullah SAW berwuduk dekat dia, lalu baginda menyapu kepalanya semua sekali min qarni syar, bermula daripada qarni syar, bahagian depan, bahagian atas. Dia pula tak serupa kat tadi, daripada belakang. Ni daripada qarn ni atas, daripada atas rambut ke sebahagian ke semua pihak. Ni maknanya sini, ni semua pihak ni, tidak kata atas ni saja, maknanya dia buat ni sampai ke tepi ni, gitu, ke tempat jatuh bertitik air, maknanya sini, daripada sini start ke belakang, sebab bertitik air ni dari belakang kalau rambut panjang. Dengan tidak dia menggerakkan rambutnya daripada keadaannya, yang ni buat gitu tu tidak gerak rambut dia, tidak kata buat kemah ataupun dengan kuat, tidak, pelalu saja, kena sikit-sikit air tu, tapi semua kepala dia. Tidak kata dia buat kemah gini, rambut panjang tu dia balik mari, tidak.
Dalam setengah-setengah nuskhahnya dia kata min farqi sya'r, daripada belahan rambut dia. Mana start ni belah rambut dia sini, Nabi SAW belah rambut dia, start daripada belah rambut ni ke belakang. Yang ni dengan tidak mengubah keadaan rambut. Yang ni rambut waktu belah tadi tidak kata jadi kucak. Tidak kata jadi kucak. Gitulah. Di sini pula menunjukkan daripada depan ni pula. Tengok tak serupa. Seterusnya daripada Ibnu Ajlan lagi, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahawa Rubai' bin Muawidh menceritakan kepadanya, katanya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, katanya famasaha ra'sahu, maka baginda menyapu kepalanya dan menyapukan ma aqbala minhu, bahagian depan daripadanya dan bahagian belakang. Maknanya daripada depan serupa pula dengan orang lain, bahagian depan dan bahagian belakang. Wa sudghaihi, tetapi bahagian depan dan bahagian belakang ni boleh jadi mengelirukan orang. Sapu tu, sapu sebelah tangan sini kata, sapu sebelah belakang, sapu sikit sini, sapu balik belakang sini, boleh jadi lagu tu, tidak jelas. Wa sudghaihi, tetapi apabila dia sebut sudghaihi ni bahagian sini, bermakna dia tidak sapu sini gitu, serupa dengan orang lain jugalah. Maknanya letak di sini termasuk sekali. Kalau dia sapu gini, tak ada lah maknanya dua pelipis dia dan dua telinganya sekali sahaja. Lepas pada tu telinga sekali, dua telinga sekali sapu saja. Ini serupa dengan orang lain, ini serupa. Kemudian riwayat daripada Sufyan bin Sa'id. Tadi Sufyan juga riwayat daripada Ibnu Aqil. Sufyan mana? Setengah ulama kata Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Sa'id, Sufyan Ats-Tsauri. Setengah-setengah ulama pula kata tak jelas hak tadi tu Sufyan mana. Sebab kedua-duanya tok guru pun sama, anak murid pun sama, sezaman. Payah nak kalau kata Sufyan saja tu payah. Ni macam ni tak apa. Sufyan bin Sa'id ni maknanya Ats-Tsauri. Tapi tadi Sufyan saja. Dalam setengah-setengah kitab dia tulis Sufyan bin Uyainah. Setengah-setengah kitab ni. Baik, kalau kata Sufyan bin Uyainah, payah juga kita nak tentukan itu. Boleh jadi Sufyan Tsauri juga. Tapi bagi ulama yang mengatakan di sini hak tak ada bin tadi tu, Sufyan bin Uyainah, sebab kemudian disebut Sufyan bin Sa'id. Apa makna sebut daripada orang tula? Ambil daripada orang tula. Tentulah orang lain ni, Sufyan lain. Dia bagi kau tu. Sebab itulah dia kata Sufyan bin Uyainah. Sebab ni Sufyan bin Sa'id dah. Kalau hak tula, apa makna ulang pula? Ambil daripada orang tula. Lepas tu dia pula ambil daripada Ibnu Aqil tu, bukan ambil daripada orang lain. Kedua-duanya adalah imam mujtahid yang hebat di zaman dia. Daripada Rubai' juga bahawa Nabi SAW sapu kepalanya mimma'in, menggunakan air, lebihan air yang ada di tangannya, yang sedia ada di tangannya. Maknanya jadi tidak ambil air baru, tidak ambil air lain, tetapi ambil lepas pada basuh tangan tadi, hak baki lagi ada tangan, hak tu lah dia buat sapu kepala. Sebab dia pegang dengan hak ni, min fadli ma'in kana fi yadihi, daripada lebihan air yang sedia ada di tangannya, bukan ambil air lain. Tapi setengah-setengah ulama dia kata tak ni, dia ambil air baru, dia cebok air baru tapi dia buang air, makna bekas air hak baru, itu makna ada di tangan. Tapi dalam ni tak ada sebut gitu. Setengah ulama pula kata macam Baihaqi, dia takwil, dia kata dia ambil air baru, lepas tu dia buang setengah, tinggal setengah. Setengah tu hak lebih air, itu maksud lebih air yang ada di tangannya. Hak setengah tu dengan hak setengah tu lah dia sapu. Ada pula orang lain pula kata tak, dia ambil air baru tapi dia buang semua, dia retak, maknanya sehingga tak ada lekat air. Mana bekas-bekas air ada, tapi dia sudah tuan ada air baru. Tetapi ada juga ulama yang terima hak ni, maknanya dia kata tak, air hak tadi. Ini kita sudah jumpa pada muka surat 304. Di sinilah dalam kitab ni 304 hadis.
Hadis Habban bin Wasi' dulu daripada Abdullah bin Zaid bin Asim. Jadi wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Tu Nabi SAW menyapu kepalanya dengan air yang bukan lebihan dua tangan. Situ ada ulama yang pegang dengan tu, dia kata air baru, air lain, dia pegang dengan ni bima'in ghairi fadli yadayhi, dia pegang dengan ni. Tetapi ulama yang kata tidak ambil air baru, dia pegang dengan ni, pasal ni kita baca saat ni. Di antara yang mengatakan tidak perlu ambil air baru tu ialah Hasan Basri. Hasan Basri, Urwah dan Auza'i, dia kata boleh dengan itu, boleh dengan itu. Adapun Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan air baru, cuma air itu tidaklah seperti basuh kepala tu, untuk sapu sajalah, lekat-lekat air, tak apa dah. Supaya tadi juga kalau kita kata kalau kita kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini seorang yang dhaif, tak boleh pakai lah ni, tak boleh pakai. Lebih kuat hak tadi, lebih kuat hak tadi. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak, dia tidak dhaif, dia hasan, dia kata boleh pakai lagi, gitu jelah. Riwayat daripada Hasan bin Salih pula, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ni tarik lain pula, sanad lain, tapi pergi situ jugalah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Rubai' binti Muawidh, bahawa Nabi SAW berwuduk, lalu dia masukkan dua jarinya dalam bahagian dalam telinga, bukan dalam lubang tu, bukan lubang tu dah, bahagian dalam lubang tu maksudnya bahagian dalam telinga. Itulah. Sama juga daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil juga. Seterusnya habis dah hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kita pergi pula kepada sahabat yang lain pula. Maksud Imam Abu Daud ni dia mari daripada banyak punca lah, banyak sumber. Sahabat-sahabat ni bukan seorang saja. Daripada hak paling sahih, iaitu hak Sayyidina Uthman itu, kepadalah hak lemah-lemah pun dia mari juga. Nak ceritanya banyaklah kalau nak kira dari segi sumber dia tu. Soal dhaif sanad dia tu soal lain hak tu. Ni dia ambil daripada Laits, daripada Talhah bin Musarrif, daripada ayahnya, daripada datuknya. Ayahnya tu maksudnya Musarrif tu. Daripada datuknya maksudnya Amr bin Ka'ab Al-Hamdani. Dia kata, Amr, datuk dia kata, saya telah melihat Rasulullah SAW menyapu kepalanya sekali sahaja, hingga sampai ke hujung belakang kepala, iaitu permulaan tengkuk, sampai ke situ. Musaddad berkata, baginda menyapu kepalanya, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang ni, untuk guru dia, Muhammad bin Isa dan Musaddad. Musaddad ni hak tadi, Musaddad kata dalam riwayat dia, Nabi SAW menyapu kepalanya, pak kata sekali tadi tu, daripada bahagian depan hingga ke bahagian belakang. Akan jelas daripada bahagian depan hingga ke belakang, sehingga dia mengeluarkan dua tangannya dari bawah telinga. Lepas tu Musaddad kata, saya pun ceritalah hadis ni riwayat kepada Yahya ni Imamul Jarh wa Ta'dil, imam dalam ilmu rijal ini, jarh dan ta'dil ini, dia tak saya terima. Abu Daud kata, saya telah mendengar Imam Ahmad berkata, sesungguhnya Ibnu Uyainah, para ulama mengatakan
bahawa dia tak mahu terima hadis ini. Yang Ibnu Uyainah tu tak mahu terima. Tak mahu terima hadis ini. Dan dia kata, apa ni hadis ni? Talhah daripada ayahnya, daripada datuknya. Ini tujuan Imam Abu Daud hari gini nak isyarat kepada dhaifnya hadis ini. Ini hadis dhaif lah. Satunya dhaif ke apa? Yang pertamanya kalau kita tengok, dia ada Laith dalam bukan Laith tadi ni, Laith lain pula ni. Laith bin Abi Sulaim. Tadi Laith bin Sa'ad. Ni dua orang tok guru dia, Muhammad bin Isa dan Musaddad ni ambil daripada Abdul Warith. Abdul Warith ambil daripada Laith. Siapa itu Laith? Laith bin Abi Sulaim bin Zunaim Al-Qurashi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Nasa'i kata dhaif. Ibnu Ma'in juga kata lagu tu juga. Ibnu Hibban kata dia ni bercelaru fikiran dia di akhir hayat dia. Daraqutni kata dia ni sahibah sunnah. Ada yang puji, ada yang tidak puji, kata dia. Dalam Ilal Kabir, Tirmizi mengatakan Imam Ahmad selalu berkata Laith ini tidak disenangi hadisnya. Hadisnya tidak orang tidak gembira mendapatnya. Muhammad berkata Laith saduq yahimu, dia waham, keliru banyak. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan Laith bin Abi Sulaim ini, jumhur ulama mengatakan dia ni dhaif. Mereka katakan hadis-hadis dia tu bercelaru dan tak tetap. Mereka katakan dia ni adalah di antara orang yang boleh ditulis hadis. Nak tulis tu boleh untuk buat perbandingan lah, tak mesti tulis tu nak buat hujah. Imam Ahmad berkata muttaribul hadis, dia ni tak kemah hadis dia lah, muttarib. Ramai mengatakan boleh tulis hadis dia, ramai pula kata tak boleh tulis hadis. Tak boleh tulis pun tak boleh. Wamtana'a kathirun minas salaf min kitab. Ramai ulama-ulama salaf tak boleh tulis hadis dia, tak boleh tulis hadis dia. Begitulah. Bahkan Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma' ada mengatakan sepakat ulama mengatakan dia ni dhaif pula lah. Imam Nawawi kata sepakat ulama. Maknanya ada hak tak sepakat dia tak kira. Tak kira. Sebab apa? Mengikut kajian dia nya boleh dikatakan sepakat dia ni tak lagi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Ahmad kata 3 orang. Hak ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak usah pujuk lah ke mana-mana. Nak suruh terima, tak usah terima. Salah seorangnya ni Laith bin Abi Sulaim. Yang keduanya Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq, tak usah pujuk dia ke mana-mana, tak usah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu sebab lemahnya. Yang kedua Talhah bin Musarrif. Talhah bin Musarrif tu, Talhah tu tak apalah, Musarrif tu ayah dia tu majhul, tidak diketahui. Orang ulama-ulama rijal tak tahu siapa dia ayah dia. Talhah bin Musarrif. Musarrif ni majhul. Ayat tok dia tu pula Ammar. Ammar itu dipertikaikan tentang sahabatnya itu. Ada yang mengatakan dia ni sahabat, ada yang mengatakan tidak. Diragui tentang sahabatnya. Lepas tu dalam hadis ni dia kata daripada ayahnya, daripada datuknya. Datuk dia tu kata saya telah melihat Rasulullah. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ulama pertikaikan datuk dia ni adakah apa namanya sahabat atau tidak. Lepas tu dia kata ra'aitu ni, ya ke dia kata kau cerita siapa dia ni. Kau siapa dia ni buat ni. Laith tu kau siapa dia kau? Musarrif tu kau. Musarrif tu siapa? Tidak dia tahu. Dalam ilmu hadis tak boleh pakai. Dhaif lah. Dhaif. Tapi isi dia, cerita dia tu betul. Cerita dia dalam hadis matan dia tu, kalau nak kira semata-mata matan tu sahih. Sebab hak lain dalam riwayat sahih pun ada lagu tu. Sanad dia tu dhaif. Ada kalanya hadis ini dikatakan dhaif, sanad dia tu, matan dia tu tidak dhaif. Matan dia. Sebab itulah Musaddad kata saya cerita kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia tak terima. Dia tak terima.
Ada 2-3 perkara dalam sanad dia tu. Sebab tu dia tak terima. Lepas tu Ibnu Uyainah pula, Sufyan bin Uyainah tak terima juga. Dia kata apa ni? Aish hadha? Ayu syai'in hadha? Aish hadha? Apa ni? Talha, daripada ayahnya, daripada datuknya. Mana sesoalannya dia pertikaikan ayah dia tu majhul, dan datuknya itu pun tidak disepakati juga. Ramai ulama mengatakan dia tidak sahabat. Bila tidak sahabat, macam mana dia kata ra'aitu, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tak kemah tu. Tak kemah. Tidak sabit. Suhbah nenek dia, datuk dia tu. Kedua-dua perkara, 3 perkara lah ada dalam hadis ni. Seterusnya daripada Hasan bin Ali, daripada Yazid bin Harun, qala akhbarana Abbad bin Mansur. Hak saat ni riwayat daripada siapa tu? Riwayat daripada kira-kiranya datuk Talhah tu, namanya Amar. Seorang sahabat yang dipertikaikan tentang sohbahnya tu, sama ada dia ni sahabat ataupun tabi'i. Kalau tabi'i, dia ni termasuk salah seorang daripada tabi'i, datuk dia ni qala ra'aitu, qala tu ada orang lain, sahabat lain yang kata saya telah melihat tu. Sini keliru ni, dibuat sahabat tu, sepatutnya ada situ. Bukan datuk dia tu sendiri tengok. Kalau datuk dia sendiri tengok, dah tentu sahabat lah. Apa yang ulama pertikaikan juga. Dia tak tahu ke hadis ni? Tahu, tapi tak sabit. Tak boleh nak menyabitkan datuk dia tu sahabat berdasarkan hadis ini, tak boleh. Sebab apa? Ada lais, ada musarrif tu yang majhul, tak boleh, tak sabit. Itu cara, kaedah dia. Ni ambil daripada Ikrimah, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Ni orang panggil Musnad Ibnu Abbas lah pula. Imam Abu Daud nak mari daripada Ibnu Abbas pula cerita ni cara kais maya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia sebut dalam hadis ni 3 kali. Cumanya kepala tu just sekalinya, sekali dengan telinga, sekali sapu. Hak lain 3 kali belaka. Cumanya hadis ini juga bermasalah. Hadis ini juga bermasalah. Sebab itu ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif juga. Sebab apa? Ada Abbad bin Mansur. Abbad bin Mansur itu orang yang tidak kuat. Di sini dalam Badrul Majhud ni dia kata dalam Ansab, dia kata hadithu mukharraj fi Sahih al-Bukhari istishhadan. Hadis dia ada dikeluarkan, ada dikemukakan dalam Sahih Bukhari secara istishhad. Secara istishhad. Bukan asalatan, tidak, tapi secara istishhad. Ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari sebut dalam kitab dia tu, setengah-setengah sanad dia tu tidak makna semua tu sahih. Tak. Hak dia amari secara istishhad itu, ada orang respon ni. Ada orang respon ni. Sebab itulah orang tidak faham. Apabila Imam Bukhari mari kata Ibnu Ishaq, dia mari gitu. Orang tu dia kata Ibnu Ishaq ada dalam Bukhari, dia tidak faham. Tak mesti Imam Bukhari mari dalam kitab dia mari tu, dia mari lagu mana? Itu persoalannya. Dia mari tu, dia mari lagu mana? Biar jelas. Biar jelas. Kalau mari secara istishhad itu bukan yang dimaksudkan dengan hadis Bukhari hak paling sahih, paling tinggi syarat dia, tidak, tak masuk itu. Begitu juga dia mari secara ta'liq. Dalam kitab dia itu pun tidak juga yang dikatakan Sahih Bukhari hak paling tinggi itu, tidak. Ali ibn al-Madini berkata, saya berkata kepada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan lah. Sebab dia orang rojok ke dia belakang kalau bab ni. Abbad bin Mansur kata dia telah berubah fikiran dia tu. Dia telah berubah, maknanya fikiran dia tu akhirnya berubah. Fikiran dia tidak ingat molek. Dia kata saya tengok Yahya bin Sa'id ni tak senang hati dengan dia. Dia tak puas hati.
tak puas hati. Dia ni ada fahaman apa dia qadariyah. Kalau hak beratnya tak percaya kepada takdir lah, tak percaya kepada takdir ni, tak percaya kepada rukun iman lah, pertikaikan. Takdir ni kita yang menentukan, bukan Allah SWT. Lagu itulah fahamannya. Dauri berkata, dia ambil daripada Ibnu Ma'in, ini semua ni imam-imam jar dan ta'dil. Laisa bi syai', tak guna, dia kata. Laisa bi syai', tak ada gambar satu. Abu Zur'ah kata layyin, lemah. Abu Hatim kata dhaif, tapi hadis dia boleh lah nak tulis. Abu Daud sendiri kata walaysa bidzak, tak kuat ya. Lepas tu dia nak mari hadis ni. Imam Abu Daud tidak syarat nak mari hadis-hadis hak sahih belaka, tak, dia tidak syarat. Dia sendiri kata, ulama rijal tahu, Abu Daud kata dia tak kuat. Dia ada hadis-hadis yang mungkar. Nasai berkata tidak hujah. Di tempat yang lain dia berkata tidak kuat. Ibnu Hibban berkata kana qadariyan, dia ni berpahaman qadari. Lepas tu dakwah orang pula kepada pahaman dia tu. Beratlah tu. Manakala lagu tu kalau sekadar pahaman saja dia seorang, dia tidak ajak orang menganut pahaman dia tu, boleh kira lagi. Kalau ajak orang kepada pahaman dia tu, ini ulama kau ramai lagi lah, tak saya terima. Lepas tu ramai lagi yang ada apa ni, orang-orang lain mengatakan dia ni lemah lah. Ramai lagi yang lain-lain. Maka hadis ini dhaif juga. Tapi isi dia tu betul, isi dia tu hadis tu. Kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Betul. Lepas tu riwayat daripada Syahr bin Hausyab pula. Riwayat daripada Syahr bin Hausyab daripada Abi Umamah. Ini sahabat Nabi Abi Umamah. Dia menyebutkan wuduk Nabi SAW. Nabi SAW menyapu pangkal mata dia. Dan dia kata al-udhunani minar ra'si, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga ni sebahagian daripada kepala, atau termasuk dalam kepala. Sebab tu sapu sekali, tidak sapu suku dengan air yang sama, bukan dengan air yang lain. Jadi dia pegang ni. Tapi Syahr bin Hausyab ini seorang yang dipertikaikan juga pula. Jadi ala ke ujung ni Abu Daud hari ni orang-orang yang dipertikaikan. Syahr bin Hausyab ni ada yang kata boleh lah nak terima, ada yang kata tak boleh pula. Lepas pada tu Sinan bin Rabi'ah tu pula Dauri berkata daripada Ibnu Ma'in laisa bil qawi, tak kuat. Abu Hatim berkata syekh muttaribul hadis, seorang syekh yang hadisnya bergoncang, tak kuat. Syahr bin Hausyab pula ramai orang tak sepakat. Ibnu Aun berkata syahran, inna syahran tarakuhu, mana ulama tinggal dia tak sepakat. Amr bin Ali berkata kana Yahya, ma kana Yahya yuhaddithu anhu, Yahya bin Sa'id tak sah terima, tak sah ambil hadis daripada dia. Dan orang-orang lain pun ramai lagi lah kata. Ramai lagi kata daripada Abi Umamah, dia ambil ni. Banyaklah di antaranya orang pertikaikan dia ni. Dia kata dia semasa dia duduk jaga Baitul Mal ni, dia makan pitih juga, nak ambil pitih cara tak betul. Syahr bin Hausyab. Sehingga ada orang yang bersyair kata laqad ba'a syahrun dinahu bi kharidatin faman ya'manul qurra'a ba'daka ya syahru. Syahr ni telah jual agama dia dengan duit lah. Siapa lagi nak percaya kepada orang alim selepas engkau wahai Syahr, kalau engkau buat kerja lagu tu? Ada yang berkata. Musa bin Harun kata dhaif, Nasai kata laisa bil qawi, tak kuat. Dan ramai lagi lah yang lain-lain. Tapi ada juga yang mengatakan dia ni thiqah, dia ni gini-gini, boleh diterima. Maknanya dia dipertikaikan oleh ulama. Nak cermat, orang nak cermat tak sir. Baihaqi pun kata dhaif juga. Sebab itulah
ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh pegang hadis ni. Al-udhunani minar ra'si ni, uzunan ni, dua telinga ni benda lain ni, suku. Sebab tu kena ambil air suku. Dia anggota suku. Ambil air suku, sapu telinga ni suku secara berasingan. Sebab apa? Hadis ni tak boleh pakai. Syahar ada tu. Sinan bin Rabi'ah tu ada. Dua orang. Tak boleh. Maksud dia al-udhunani minar ra'si, kalau iya apa kalau kita boleh terima apa al-udhunani minar ra'si, maksudnya dia ni termasuk dalam bahagian kepala, bukan duduk di siku. Telinga tu maknanya duduk di kepala. Bila duduk di kepala, tapi di sini tidak nak cerita hukum bila ambil air semaya, tidak nak cerita hukum dengan arti basuh kepala tu serupa dengan basuh telinga, ataupun basuh sapu kepala lepas tu sapu telinga sekali, tidak makna lagu tu. Ketika ambil air semaya, telinga tu disapu suku dengan air yang berasingan, air lain. Dia tak boleh pegang lah ni. Tetapi bagi ulama yang mengatakan hak ni kena sapu kepala, lepas tu telinga sekali dia pegang dengan ni. Dan telinga ni sebahagian daripada kepala, sepatutnya kena sapu telinga tu dengan air hak kita sapu kepala tadi juga. Tak ambil air lain. Tak ambil air lain dah lah. Lepas tu hak ni dia kata hadis ni masih boleh diterima lagi. Dia kalau tidak tinggi benar pun dia tarah hasan, kata dia. Hasan. Boleh lagi kata dia. Sebab apa hak ni tidak disepakati oleh orang, tidak disepakati oleh ulama menolaknya, ada juga yang menerimanya. Lepas tu hak tuduhan tadi dia curi tu gitu gini, sabit kah? Banyak lagi lah yang dikatakan dia ni dia pakai pakaian tentera lah, dia dengar lagu lah, dengan muzik, lepas tu dia curi lah. Sabit kau tu biar tentu dulu, sabit dulu. Kalau dia curi betul, apa orang kata kekat tangan ni, dah sabit. Kalau semata-mata cerita tu boleh jadi fitnah tu, tidak jelas. Ataupun kalau katakanlah dia dengar lagu, mana masih boleh ditakwil lagi. Semua lagu tak boleh kok. Semua ulama sepakat kok kata tak boleh muzik ke apa tu. Boleh jadi bagi dia boleh. Jadi tak kemah lagi tu kita nak hukum dia siapa tak boleh. Nak kata dia ni pendapat dia tak boleh pakai langsung. Itu sebabnya ulama pertikaian. Orang kata dia tak molek tu atas dasar tadi lah. Kata dia atas dasar tadi. Biar tentu dulu ada hak tu. Tak boleh kata dia. Kita nak pakai juga ni. Sebab dia ni bukan tak kemah lagi tuduhan terhadap dia. Begitulah cara-cara berapa ulama ni terima, berapa ulama ni tak terima. Itulah di antara sebab-sebabnya pertikaian yang berlaku tu. Lepas pada tu dia sapu maqain ni pangkal mata ni kan. Bila lepas tu dia ni tempat lekat tahi mata ke apa tu nak cuci lah, untuk cuci mata tu. Dia buat lagu tu. Dan kalau kita buat lagu tu pun tidak salah semasa ambil air sembahyang, untuk lebih cuci bersih lagi. Sulaiman bin Harb yaquluha Abu Umamah. Sulaiman bin Harb kata ni Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad. Lepas tu paling sanad haddatsana Musaddad wa Qutaibah an Hammad bin Zaid. Bertemu pada Hammad tu lah, bukan Hammad lain. Yang ni Sulaiman bin Harb lagi Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia, Musaddad dan Qutaibah. Dia nak cerita di sini, iaitu Sulaiman bin Harb kata Abu Umamah yang kata lagu tu al-udhunani minar ra'si itu mauquf, bukannya marfu'. Bukannya hak Nabi kata ni waqala ni Abu Umamah ni, bukan. Waqala tu fa'il dia tu Nabi SAW, bukan. Musaddad menjelaskan bahawa hak al-udhunani minar ra'si ni Abu Umamah. Apa kalau Abu Umamah bukan hak Nabi SAW kata? Macam mana kita nak pegang? Bagi orang yang tak seterima, sapu sekali dengan air hak sapu kepala tu. Dia kata lagu tu ni kata-kata Abu Umamah. Kalau dia sahabat pun tak jadi masalah, bukan hak Nabi. Qutaibah pula kata, Qutaibah kata tuk guru dia seorang lagi. Dia kata Hammad berkata, yang tuk guru pada kedua-dua, yakni Sulaiman bin Harb ambil daripada Hammad, Qutaibah pun ambil daripada Hammad juga.
Qutaibah ni ada sebut bahawa Hamad berkata, saya tak pastilah adakah ini kata-kata Nabi ataupun kata-kata Abi Umamah. Yang ni al-udhunani minar ra'si ni, dua telinga ni sebahagian daripada kepala ni, kata-kata Nabi ke kata-kata Abi Umamah. Yang ni maksud dia cerita dua telinga tu. Hak tu Hamad sendiri kata dia tak pasti. Bila tak pasti tak kemah lah. Tapi benda mana kata kok mana-mana pun dia tidak pasti. Bagaimana kamu pegang dengan yakin itu bahawa itu kata-kata Abu Umamah, kata-kata Abu Umamah. Lepas pada tu, kalau kata-kata Abu Umamah pun bermakna dia tak akan berani. Dia cerita pasal apa ni? Pasal ambil air semayan ni, bukan cerita pasal kejadian telinga kau mata kau sebahagian daripada kepala. Tidak, ni bahagian ambil air semayan duk cerita pasal tu. Tentulah dia dengar ataupun dia faham, dia tahu daripada Nabi SAW bahawa sapu kepala ni dengan telinga ni sekali. Sebab telinga ni sebahagian daripada kepala dari segi hukum sapu kepala tadi, dari segi hukum ambil air semaya. Takkanlah dia nak mana-mana. Kalau hak dia kata pun, takkanlah dia kata dengan fikiran dia sendiri. Ada mono kata, takkan dia kata dengan fikiran dia sendiri. Mesti dia dengar daripada Nabi SAW. Dia mono kata apalah, kata dia, Abu Umamah ni 2 tahun sebelum Nabi mati, Nabi SAW wafat pada tahun yang ke-10. Dia ni pada tahun yang ke-8 baru beranak. Dia nak dengar mana? Dia dengar mana? Lepas tu sahabat mana lagu tu? Hak dia mana pula kata, andai kata dia tidak dengar lah daripada Nabi SAW secara langsung, dia ambil daripada sahabat lain. Ini orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi boleh diterima, dia ambil daripada sahabat lain. Apa-apa nu kata, dia ambil daripada sahabat lain, dia tak sebut tak apa, boleh diterima. Ini orang panggil mursal sahabi, boleh diterima. Tapi bagi orang yang tak diterima, dia kata Abi Umamah dia kecil sangat, nak banding dengan orang lain tak boleh. Kita tak boleh pegang dengan orang ni. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Imam Abu Daud sebut Qutaibah kata Sinan Abi Rabi'ah. Tadi Sinan bin Rabi'ah. Hak Sinan bin Rabi'ah itu riwayat Sulaiman bin Harb. Adapun riwayat Qutaibah, dia kata Sinan Abi Rabi'ah. Tu beza dia. Kalau riwayat Qutaibah Sinan Abi Rabi'ah, bukan Sinan bin Rabi'ah. Patut lagu mana? Kedua-duanya betul. Sinan bin Rabi'ah pun betul, Sinan Abi Rabi'ah pun betul. Kunyah dia tu, anak dia ada nama Rabi'ah pula. Ayah dia nama Rabi'ah, dia bubuh anak dia serupa dengan nama ayah dia. Apa salahnya? Memang lagu tu kedua-duanya betul. Itulah berkenaan dengan hadis ini. Berkenaan dengan hadis ni. Akhir sekali ni daripada Abi Umamah, dia buat tertib tu pun dari segi susun tu, dari segi umur sahabat tu pun dia ambil kira juga. Hak mana hak paling tua, hak paling utama Sayyidina Uthman dulu, lepas tu Sayyidina Ali, lepas tu orang ni. Akhir sekali hak sahabat yang kecil, sahabat kecil lah kita panggil, sahabat kecil. Lepas tu hadis hak mula-mula di peringkat permulaan tu hak kemah-kemah. Lepas tu kau hujung ni kau tak kemah. Hadis-hadis yang dipertikaikan, yang tidak disepakati. Itu Imam Abu Daud mari cara dia susun tu lagu tu. Walau bagaimanapun kita tahu ambil air semaya ni banyak sumbernya. Ni hak dalam Abu Daud, hak dalam kitab lain banyak lagi. Hak dalam Abu Daud saja ni hak ni. Hak dalam kitab lain banyak lagi. Lepas tu bab lain pula, babul wudu salasan, bab wudu 3 kali. Wudu 3 kali. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta